Hai, selamat sejahtera cikgu-cikgu semua. Selamat datang ke channel pendidikan Sebinada. Bertemu kita dalam episod 3 tutorial ERPH versi Google Sheet. Dalam episod hari ini, saya akan kongsikan cara-cara untuk membina tapak DSKP sendiri menggunakan arahan copy, paste, duplicate dan freeze. Bagi mereka yang belum tonton episod sebelum ni, sila tonton episod-episod tersebut terlebih dahulu untuk memudahkan proses kerja anda. Link untuk episod sebelum ini saya sertakan dalam description di bawah. Apa lagi? Jom kita ke episod hari ini. Baiklah, saya percaya semua dah pun sediakan tapak ERP sebelum ni. Macam saya simpan di Google Drive saya. Okay, kita buka Google Drive saya. Okay, untuk rakaman ni saya tak simpan dalam Google folder yang saya hantar kepada cikgu-cikgu. Saya ada file yang asing. Okay, saya buka. Okay, kita pergi kepada bahagian sheet bernama DSKP. Okay, kita klik. Okay, kalau cikgu perhatikan, jumlah DSKP yang ada dalam ni agak banyak lah. Okay, banyak subjek yang ada dalam ni. Okay, kalau saya scroll sampai yang paling bawah, row 46,890. Okay, kalau cikgu perhatikan, contohnya lah kesinambungan DSKP dengan tapak RPH kita. Okay, saya tekan hari Isnin. Okay, saya tekan subjek kan. Okay, semua subjek ni akan keluar kalau cikgu perhatikan. Sedangkan kita tak ajar. Jadi, untuk memudahkan proses kerja kita, kita tak perlulah ada semua subjek kan. Jadi, kita perlu buat tapak DSKP kita yang tersendiri. Jadi, hari ini saya akan kongsikan cara-cara untuk membina tapak DSKP sendiri. Jadi, pertama sekali, cikgu tengok simbol tambah add sheet sebelah kiri paling bawah sekali. Okey, ada simbol add sheet. Okey, cikgu tekan atau klik pada simbol tersebut, akan terkeluarlah satu sheet baru. Tidak kisahlah kalau dia jadi sheet 2 ke sheet 3 ke sheet 4, tiada masalah. Okey, sebab apa cikgu? Kita akan rename. Kita akan rename dia jadi DSKP Me. Kenapa DSKP Me? Supaya kita dapat bezakan antara DSKP yang besar dengan DSKP kita sendiri. Okey, jadi sekarang dalam DSKP Me ni, kita hanya akan pindahkan subjek-subjek yang kita ajar sahaja. Jadi langkah pertama, kita klik pada DSKP. Kita select daripada row 1 hingga row nombor 7. Kemudian kita boleh right click, copy. Kita pergi pada DSKP Me. Kita klik pada kotak nombor 1, row nombor 1, kita paste. Okey, jadi semua yang ini dah pun pindah. Okey, sekiranya teroverlap, kadang-kadang dia ada jadi isu di mana kalau cikgu perhatikan pada sheet DSKP saya hanya ada kolom sampai H. Tapi pada DSKP Me dia terlebih. Tak ada masalah cikgu. Apa yang cikgu perlu buat hanya cikgu highlight yang selebihnya. Okey, kemudian right click, delete. So jangan risau. Okey, kemudian cikgu-cikgu kalau nak resize lah supaya yang ni nampak lebih jelas. Okey, kalau cara saya akan select ketingkatan tak perlu daripada C, kemudian saya adjust satu saja. Okey, saya adjust satu, dia akan ikut. Jadi C sampai H dia akan sama size. Okey, jadi macam ni. Okey, saya harap sampai sini boleh nampak jelas. Okey, saya harap sampai sini cikgu-cikgu boleh nampak jelas. Ataupun saya besarkan sedikit lah. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. Okey cikgu. So seterusnya kita pergi lagi sekali. Okey, sebelum itu kita akan bentukkan beberapa perkara supaya memudahkan kerja kita nanti.
kalau cikgu tengok pada sheet nama DSKP, bila saya scroll subjek, okey, saya scroll DSKP kan, row nombor 1 saya tidak bergerak. Juga kalau saya gerak dari kiri ke kanan pun perkataan subjek saya tidak bergerak. Yang ini kita menggunakan formula ataupun kita menggunakan arahan freeze. Okey, sangat mudah cikgu, jangan risau. Okey, kita klik pada sheet DSKP. Okey, cikgu bawa mouse cikgu, nampak tak ada kawasan kosong di antara row 1 dan kolom A. Okey, ini kita panggil nak panggil junction ke apa boleh lah, persimpangan dia lah. Okey, dia empty zone lah. Okey, cikgu gerakkan ke bawah sehingga keluar tanda tangan. Okey, simbol tangan lah. Dan simbol tangan tu kalau cikgu klik, dia boleh kuncup, buka, kuncup, buka, kuncup, buka. Okey. Jadi cikgu klik, bila cikgu klik dia kuncup, cikgu tarik sehingga nombor 1 dan cikgu lepas. Jadi kalau sekarang cikgu scroll ke bawah, okey, semua row 1 sudah pun freeze. Kemudian untuk freezekan subjek, okey, juga sama pada ruangan kosong tadi, cikgu pergi sebelah kanan, dia akan bertukar jadi tangan, klik, tarik sehingga subjek lepas. Kalau cikgu nak freeze sampai tingkatan, okey, tak ada masalah, cikgu klik lagi sekali tangan tu, kuncup, cikgu tarik sampai B atau C dan sebagainya. Di mana cikgu lepas, dia akan freezekan di situ. Tapi saya lebih selesa, saya freezekan di subjek. Okey, cikgu, saya harap clear sampai sini. Seterusnya, kita akan tambah command filter. Okey, command filter ni, bila kita ada banyak subjek untuk memudahkan kita pencarian kita. Macam di sheet DSKP, okey, kalau cikgu tengok, ini adalah semua ikon-ikon yang kita diberikan oleh filter untuk kita memudahkan kita cari. Bila kita klik, kita boleh cari. Okey, ini untuk smart filter lah. Okey, jadi pada DSKP Me kita, sheet DSKP Me kita belum ada. Jadi caranya cukup senang. Cikgu klik saja row nombor 1. Okey, row nombor 1. Kemudian ini adalah butang atau ikon untuk create filter. Okey, dia akan keluar perkataan create filter. Cikgu klik saja. Jadi semua pada bahagian row nombor 1 sudah pun ada filter. Okey cikgu, seterusnya kita klik semula DSKP. Kita mencari subjek yang kita perlukan. Contohnya, okey, saya klik filter pada subjek. Okey, kemudian kita tekan clear. Okey, macam saya ajar RBT. Okey, saya search, kemudian cikgu mesti klik klik sehingga ada tanda betul. Kalau tak ada tanda betul, cara kita salah. Mesti ada tanda betul. Kemudian kita scroll bawah, tekan OK. Jadi kalau cikgu perhatikan, daripada beratus subjek, hanya tinggal adalah subjek RBT sahaja. Subjek RBT sahaja daripada tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 3. Okey. Jadi sekarang saya akan copy. Okey, saya akan copy daripada 256. 256 sampai 9795. Ingat cikgu, saya klik pada row. Kemudian saya right click, saya copy. Saya pergi pada sheet DSKP Me. Saya klik pada sheet kosong nombor 8. Saya paste. Jadi semua subjek RBT dah pun pindah. Okey, mungkin cikgu ada persoalan. Saya ajar lebih daripada satu jenis subjek. Saya ajar sains, saya ajar PSV, saya ajar geografi. Jadi macam mana? Tiada masalah cikgu. Cikgu pergi semula pada sheet DSKP. Okey, pada bahagian subjek, kalau cikgu sekarang perhatikan, ada perbezaan antara ikon filter kita. Okey, kalau keadaan macam ni, itu bermaksud kita punya filter sedang on. Sebab tu kalau cikgu scroll, hanya ada RBT sahaja. Okey, yang ada hanya RBT sahaja. Jadi apa yang kita perlu buat? Jadi
Jadi apa yang kita perlu buat, cikgu tekan semula pada filter, kita kena clear. Kita clear, okey, andai kata saya ajar sains. Okey, saya ajar sains, saya klik, pastikan ada tanda betul. Kemudian saya tik okey. Kemudian sains ni saya tak ajar semua tingkatan. Okey, saya tak ajar semua tingkatan, saya clearkan. Mungkin saya ajar hanya tingkatan 2. Okey, pastikan ada tanda betul. Okey. Jadi sekarang yang keluar adalah hanya subjek sains untuk tingkatan 2 sahaja. Kalau cikgu perhatikan, filters ni ada on pada 2 bahagian. Okey, jadi kita daripada row 62 10 6210 sehingga 6310 saya highlight, saya copy, kemudian saya pergi pada DSKP-ME di mana DSKP RBT saya berakhir tadi 158 kan. Saya klik dekat sini pada 158, saya right click, saya paste. Jadi subjek sains akan ikut di bawah RBT. Okey, dan kemudian lagi satu contoh sekali lagi lah. Saya ajar PJK. So PJK pula saya ajar tingkatan 5. Jadi di tingkatan ni saya kena clearkan dulu. Saya kena clearkan, kemudian saya select all, saya tekan OK. Pada subjek saya clear, saya type PJK. Okey, kalau PJK tak keluar, kita type pendidikan. Okey, jasmani. Saya pilih pendidikan jasmani, saya klik OK. Jadi kalau sekarang cikgu tengok pendidikan jasmani ni, dia keluar pada tingkatan 1 peralihan. Sehinggalah peralihan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 termasuk peralihan. Jadi semuanya ada. Tapi saya hanya ajar tingkatan 4. Jadi saya klik tingkatan 4, pastikan ada tanda right, kemudian OK. Jadi sekarang tinggal pendidikan jasmani. Jadi konsep dia sama. Saya pilih semua subjek, semua untuk subjek DSKP pendidikan jasmani sahaja. Kemudian saya right click, saya copy, kemudian saya paste pada DSKP-ME. Okey, jadi begitulah cikgu cara-caranya untuk menghasilkan tapak DSKP-ME kita yang sendiri. Baiklah, begitulah berakhirnya episod kita hari ini. Kita akan bersambung lagi dalam episod seterusnya pada waktu lain. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih dan bye.